Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan alhamdulillah, kita telah pun khatam daripada jilid pertama kitab Fiqhus Sunnah. Masya-Allah ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu saya mohon maaf kita tidak dapat hadir, namun teman seperjuangan saya Ustaz Abdul Manaf telah pun membantu untuk mengkhatamkan kuliah kita ini, dan minggu lalu kita telah bincangkan dalam bab sujud sahwi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, selepas bab sujud sahwi kita akan masuk ke dalam jilid yang kedua. Ya, jilid yang kedua kita akan masuk dalam perbincangan solat berjemaah. Jadi sebelum kita masuk jilid yang kedua, setelah kita berbincang dalam jilid pertama kitab Fiqhus Sunnah daripada bab airnya, kemudian bab berwudu, bab bersuci, mandi hadas besar, bab-bab yang berhubung kait dengan perkara-perkara bersuci, kemudian kita masuk dalam bab solat, perkara-perkara yang disunatkan sebelum solat, perkara-perkara yang disunatkan ketika solat, perkara-perkara yang disunatkan selepas solat. Dan kemudian telah kita kupaskan beberapa bab seterusnya, bab sujud tilawah, bab sujud tilawah, kemudian sujud apa lagi? Sujud syukur, kemudian minggu lalu sujud sahwi. Alhamdulillah, banyak kebaikan-kebaikan, kemanfaatan yang telah kita perolehi. Moga-moga ilmu yang kita cedok itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Ilmu yang dapat kita mengambilnya, mempelajarinya, dan kemudian dapat kita mengamalkannya, dapat meningkatkan iman dan takwa. Bukanlah ilmu yang setakat di mana kita belajar, kemudian apatah lagi kita merasa sombong dengan ilmu tersebut. Wa iyyazubillah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Moga-moga kita terpelihara daripada perkara-perkara sedemikian. Sebelum kita masuk jilid yang kedua, ada di antara kita tak bawa pun kitab jilid yang kedua, tetapi ada yang dah bawa kitab dada pun jilid yang kedua. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Puan Hawa kita yang telah sponsor kitab tersebut. Semoga Allah Ta'ala memurahkan rezekinya dan memberkahi apa jua yang dilakukan. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke dalam jilid yang kedua, baik juga untuk ada yang menyarankan untuk kita ulang kaji sedikit dalam sujud sahwi minggu yang lalu, dan mungkin kita manfaatkan masa ini juga untuk kita memantapkan lagi sekiranya ada perkara-perkara yang kita tidak faham atau ingin explanation yang lebih dalam bab-bab yang lalu sebelum kita masuk dalam bab solat jemaah. Jadi itulah pengajian kita untuk hari ini. Barang siapa ada persoalan, boleh kita kemukakan soalan tersebut secara direct, ataupun pihak masjid tidak buat live hari ini, tapi alhamdulillah kita masih dapat buat live dalam grup kita, grup kuliah Ustaz Azmi Abdul Samad. Jadi barang siapa yang ada link tersebut, bolehlah kita mengungsi bersama link itu, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Pada minggu yang lalu, alhamdulillah, kita telah mengambil satu bab yang penting, yakni bab sujud sahwi. Minggu yang lalu telah kita mengetahui bahawasanya di dalam Islam memang ada disebutkan sebagai sujud sahwi. Sujud ada berbagai jenis. Minggu-minggu yang lalu telah kita kupaskan. Ada disebutkan sebagai sujud tilawah. Bila kita bersujud tilawah,
Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran, ada ayat-ayat tilawah, kita pun sujud. Kerana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyarankan untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memberi ancaman kepada golongan-golongan yang apabila mendengar ayat-ayat Allah mereka engkar, mereka tidak sujud. Dan apabila kita dengar kita pun sujud, maka syaitan akan berteriak, celakalah aku disuruh sujud oleh Allah Ta'ala, aku tidak sujud, bagiku neraka. Orang ini disuruh sujud, dia sujud, bagi dia syurga. Telah kita kupaskan tentang sujud tilawah. Kemudian kita juga telah kupaskan bahawasanya dalam bab seterusnya, yakni bab sujud syukur, kita apabila merasa mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pun sujud syukur, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Walhamdulillah. Kemudian bab yang terakhir dalam bab sujud ini, kita katakan tentang sujud sahwi. Alhamdulillah, teman saya Ustaz Abdul Manaf telah kupaskan minggu yang lalu tentang sujud sahwi. Bilakah kita disuruh sujud sahwi? Apakah hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan sujud sahwi? Jadi kita mengetahui para jemaah, dalam kitab kita tidak diletakkan beberapa perkara yang mungkin saya rasa baik juga untuk kita mengetahui. Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, sebahagian ulama membezakan bilakah kita kena sujud sahwi. Di sana ada beberapa tempat dan beberapa kaedah yang baik untuk kita memahami. Kita hanya sujud sahwi apabila kita meninggalkan sebahagian perkara-perkara sunat-sunat solat. Persoalan, kalau kita tinggalkan rukun solat, boleh tak kita sujud sahwi? Jawapannya tak boleh. Orang yang meninggalkan rukun ada dua jenis. Satu orang meninggalkan rukun solat. Rukun solat apa dia? Kita dah belajar. Rukun solat ada 13 perkara. Daripada takbiratul ihram, berdiri bagi mereka yang mampu, membaca suratul Fatihah, rukuk bersama i'tidal, rukuk bersama tumakninah, i'tidal bersama tumakninah, sujud bersama tumakninah. Ini rukun, mesti buat. Kalau tak buat, tak sah. Kalau ada seseorang dengan sengaja dia meninggalkan salah satu rukun tadi, dengan sengaja dia tak baca Fatihah, dengan sengaja dia tinggalkan rukuk, dia terus sujud, batal solat dia. Dia melakukan dengan sengaja, meninggalkan rukun. Akan tetapi, kalau sekiranya seseorang meninggalkan rukun tadi tak sengaja, dia terlupa. Okey, kalau dia terlupa, apa dia kena buat? Sujud sahwi? Tak boleh. Rukun tak boleh sujud sahwi. Rukun kita kalau tertinggal dengan sengaja, batal solat kita. Kita tinggalkan tak sengaja, memandangkan kita tinggalkan tak sengaja, berarti kita terlupa. Tak sengaja. Kalau orang yang meninggalkan rukun tak sengaja, ada dua senario. Sama ada dia sedar atau dia tak sedar. Dia terlupa. Selepas dia terlupa, memang dia pun tak sedar lepas tu. Dia terlupa dan dia tak sadar dia bahawasanya dia meninggalkan rukun tadi. Contoh, ketika lepas rukuk, khayal lah. Patutnya lepas berdiri, lepas suratul Fatihah, dia khayal. Sepatutnya rukuk, dia tak rukuk. Dia terus sujud. Dan dia sujud, dia terlupa dan dia khayal yang dia tak tahu yang dia tertinggalkan rukuk. Memandangkan dia tak tahu, dia pun tak sadar, dimaafkan, solat dia sah. Okey? Pasal dia pun tak sadar, lepas tu dia solat macam biasa, beri salam. Dia pun tak tahu yang dia tertinggal. Okey, itu satu senario orang yang meninggalkan rukun di mana dia tak sadar. Okay. Kalau dia meninggalkan rukun, selepas dia meninggalkan, tertinggal tadi, pasal tak sengaja, terlupa, tetapi selepas tu dia sadar. Ketika berdiri, sepatutnya rukuk, tetapi lepas berdiri, lepas suratul Fatihah, terus sujud. Dan dia sadar lepas tu. Dia sujud ni sengaja tak? Tak sengaja. Kalau dia sengaja, batal. Memandangkan dia tak sengaja, tak batal. Tapi lepas sujud, kenapa aku sujud pula? Aku belum rukuk. Betul kan? Ini rukun ke sunat? Rukun. Meninggalkan rukun dengan sengaja, tak sah solat dia kalau dia sadar. Dia dah sujud, aku terlupa nak rukuk. Memandangkan dia terlupa nak rukuk, dia kena bangun balik.
Allahu Akbar, rukuk. Kena sujud tadi, sekarang bukan waktu sujud. Lepas berdiri kena rukuk, Allahu Akbar. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Lepas tu sujud. Faham? Jadi maksudnya apa di sini? Barang siapa meninggalkan rukun kerana dia terlupa, tak sengaja, once dia sadar bahawasanya dia tertinggal rukun tadi, dia kena batal balik. Okey? Satu lagi senario. Lepas berdiri, lepas Fatihah, Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar sujud. Sujud pertama. Lepas sujud pertama, patut duduk sujud kan? Tetapi dia lupa, lepas sujud pertama dia khayal, Allahu Akbar, dia berdiri. Salah ke tak? Salah. Apa silapnya? Dia baru sujud satu kali, sepatutnya kena sujud dua kali. Sujud, duduk antara dua sujud dan sujud adalah rukun. Perkara rukun tak boleh digantikan dengan sujud sahwi. Memandangkan dia meninggalkan perkara rukun tak sengaja. Tapi sekarang dia dah berdiri, macam mana? Dia dah berdiri, berdiri ni sebenarnya tak sepatutnya berdiri, sepatutnya awak sujud. Tadi awak dah sujud sekali, sepatutnya lepas sujud duduk dulu. Tetapi dia dah berdiri, memandangkan dia berdiri salah, terus Allahu Akbar, duduk balik. Go stand. Ustaz, boleh tak memandangkan dia tersalah ni, dia dah berdiri, dia rukuk, sujud, iktidal, sujud balik? Tak boleh. Kerana sekarang ni waktunya bukan waktu berdiri dan bukan waktu rukuk. Sekarang ni waktu sujud. Lepas sujud pertama, duduk antara dua sujud. Lepas duduk antara dua sujud, sujud sekali lagi. Tetapi awak ni selepas sujud pertama terus awak berdiri. Awak berdiri tadi khayal. Memandangkan khayal, tak sengaja, tak batal. Tetapi awak dah tersadar, awak kena perbetulkan. Awak baru sujud sekali. Duduk balik. Kemudian lepas duduk, Rabbighfirli warhamni wajburni wadfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, Allahu Akbar, sujud sekali lagi, kemudian berdiri. Faham? Masih nak clear ya? Jadi maksudnya ada perbezaan. Kita meninggalkan ketika dalam solat itu, sama ada kita meninggalkan satu perkara yang rukun atau perkara yang sunat. Yang sunat nanti kita kupaskan. Yang rukun itu, kalau kita tinggalkan, sengaja tinggalkan, batal solat kita. Kita tinggalkan tak sengaja pasal terlupa. Kalau terlupa, once kita teringat, kita kena rectify, kita kena perbetulkan. Okey? Ada persoalan di sini? Okey, clear. Ini rukun. Silakan. Sekiranya macam tadi Ustaz cakap, immediately lah Okey. ada dan you buat. Tapi kalau sekiranya selepas tu baru teringat, tadi yang kalau kita katakan contoh, kita sujud satu kali, kemudian sepatut duduk kan, Allahu Akbar, sujud. Kita baca Fatihah. Ni rakaat keempat lah contoh. Kita kalau teringat, kita sadar kita betul, kita salah, terus sujud. Tapi kita pun tak tahu. Allahu Akbar, baca Fatihah, kita rukuk. Okey. Kalau kita dah rukuk kat sini, adakah kita yakin tadi tertinggal ke tidak? Kalau pada ketika ini kita tahu, kita yakin, tadi aku sujud baru sekali lah, batal balik sujud. Berarti yang diri tadi tak sempurna, tak sah, rukuk tadi tak sah. Jadi kita duduk balik. Tetapi kalau dah jauh sangat, kadang-kadang kita pun dah terlupa. Kalau nak ingat, ketika berdiri tadi kita ingat. Tetapi contoh, setakat untuk berbincang, kita dah berdiri, sepatutnya kita rukuk yang sujud yang kedua, kita berdiri, kita rukuk, kita sujud. Ketika sujud ini, tadi aku sujud satu kali, baru datang ilham lah, baru tersadar daripada khayalan itu. Tadi aku sujud baru sekali dah. Okey, kalau dia yakin tadi baru sujud sekali, maka di sini dia jadikan dia sujud yang kedua. Kalau sekiranya dia tak duduk, maka tadi aku boleh sujud sekali, maka yang berdiri, rukuk, sujud ni semua kira macam void, null and void. Pasal tak sempurna. Lepas tu sujud, dia tengah pada ketika ni baru dia teringat, tadi aku sujud sekali. Baru dia Allahu Akbar. Dia duduk ini gantikan yang duduk tadi. Allahu Akbar, sujud. Kemudian sempurnakan. Ringkasan,
Seperti yang saya katakan, kalau kita meninggalkan perkara yang rukun dan kita teringat selepas itu, kita kena gantikan rukun tadi. Kerana rukun itu wajib. Kalau kita meninggalkannya dengan sengaja, batal solat kita. Kita meninggalkan tak sengaja, solat kita tidak batal. Tetapi kalau kita sadar, kita teringat, kita mengetahui tertinggal tadi, kita kena gantikan apa yang kita tertinggal tersebut. Ya, silakan. Sebelum salam terakhir tu kena sujud sawi. Dan kemudian sebelum salam nak sujud sahwi, nanti kita kupaskan bab ni. Jadi kita masukkan bab sujud sahwi tu, sebab tu kita bincangkan perkara ni pasal kita bincangkan yang rukun. Kita sedang bincangkan bab sujud sahwi. Jadi lepas itu nanti memandangkan kita terlupa, kita sujud sahwi sebelum kita memberi salam. Pasal kita ada terlupa kesilapan tadi. Okey, ada soalan yang lain meninggalkan yang rukun? Walaupun dia banyak perbuatan dari segi rukun, tetap sah juga. Walaupun dia banyak perbuatan, banyak bergerak. Istilahnya tadi lepas sujud pertama sepatutnya duduk, kemudian sujud sekali lagi, tetapi dia tak duduk. Kemudian dalam bab ini dia terus bangun, dia baca Fatihah, lepas tu rukuk, i'tidal, dah banyak bergerak. Okay. Dalam bab banyak bergerak ini sama juga persoalan. Awak bergerak tadi banyak bergerak dengan sengaja ke tak sengaja? Awak bergerak tadi ada urusan dalam solat ke tak? Dia bergerak tadi pasal dia tak sengaja, dia terlupa, maka dimaafkan. Ya. Nanti akan ada perbincangan perkara-perkara yang membatalkan solat, bergerak banyak, ada perbincangan yang menarik di situ insya-Allah. Ustaz, solat ni kita boleh batalkan tak? Apa hukum? Kenapa kita nak batalkan solat kita? Kalau kita tahu yang kita sudah buat silap ke? Kalau kita tahu kita telah buat silap, caranya kita perbetulkan. Perbetulkan dalam solat kita. Kita jangan batalkan. Kita perbetulkan dalam solat kita. Kalau kita kekurangan, kita tambah jumlahnya. Kalau kita telah terlebih, kita lihat macam mana nanti kita boleh kupaskan. Lepas tu kita sujud sahwi. Tapi kalau dah confuse Ustaz, terus macam blank. Dah confuse terus masa blank. Alamak, aku ni dah rakaat ke 1 ke, rakaat ke 6 ke, dah kira. Kenapa? Banyak sangat fikiran lah. Tadi daripada Bedok terus sampai kat Jurong terus pergi kat Sembawang, tak tahu nak pergi kat Canberra ke, nak pergi tempat apa. Aku ni dah rakaat ke berapa sekarang? Kadang-kadang dah betul-betul lost concentration. Nak kira ni rakaat pertama ke rakaat keempat ke, takkan jauh sangat pergi dia kan. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ambil wuduk. Jadi maksudnya diganggu syaitan. Kalau boleh batalkan wuduk tadi, buang angin ke, dah batal, dan boleh berwuduk sekali lagi. Pengajarannya kena cuba hadirkan diri ketika solat. Ya, jangan layankanlah ketika solat. Kalau kita layankan barang yang tak jumpa ketika solat, dah jumpa. Lepas salam lupa balik kat mana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi dalam keadaan sedemikian, cuma kalau kita terlupa sebahagian perkara, tak perlu membatalkan, kita hanya lakukan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah. Baik, soalan yang lain? Kalau was-was sama ada tertinggal ke pihak kita pun tak ingat. Kalau was-was, ini yang kita sedang bincangkan. Minggu lalu kita dah kupaskan kan tentang sujud sahwi. Jadi perbincangan kita, meninggalkan sesuatu sama ada rukun atau sunat. Kalau kita meninggalkan yang rukun, demikian harus kita buat. Kalau kita meninggalkan yang sunat, bagaimana pula? Seperti mana telah kita kupaskan minggu lalu, telah kita pelajari, meninggalkan yang sunat, bukan semua perkara yang sunat kita tertinggal, kita kena sujud sahwi. Dalam sebahagian kitab, dikategoriskan sunat itu terbagi kepada dua. Sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey? Sunat ab'ad ini, sebahagian ulama mengatakan kalau kita tertinggalnya, baru kita disunatkan sujud sahwi. Hanya jenis sunat ab'ad ini. Apakah jenis sunat-sunat yang kita dikenakan sujud sahwi? Kalau kita meninggalkan, contohnya antara lain katakan kita meninggalkan duduk antara dua, kita meninggalkan duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal. Kita tak baca tasyahud awal. Saya nak tanya, tasyahud awal itu rukun atau sunat? Kita dah belajar tasyahud awal itu sunat, berarti dia bukan rukun. Baik, kita bincangkan
Seseorang yang meninggalkan tasyahud awal kerana terlupa, ada beberapa senario. Kita dah belajar tadi kan, kalau kita meninggalkan yang rukun, baru sujud satu kali kita bangun Allahu Akbar, aku lupa nak sujud, berarti dia kena gostan balik, pasal dia hanya sujud satu kali. Akan tetapi seseorang yang terlupa tasyahud awal, apa yang dia nak kena buat? Baik, tasyahud awal bukan rukun, ianya adalah sunat. Kalau dia terlupa, solat dia tetap sah kerana itu bukan rukun. Cuma nak patah balik ke tak, nak gostan ke tak nak gostan. Kita lihat, seseorang itu selepas sujud yang kedua, rakaat kedua, sujud yang kedua, Allahu Akbar, sepatutnya dia duduk, tetapi dia tidak duduk, dia terus bangun. Allah. Ketika dia nak bangun, aku ni pada rakaat kedua, baru dia teringat, Allah. Dia belum bangun. Di antara duduk dengan bangun, mana lebih dekat? Dia angkat punggung dia lah. Memandangkan dia belum bangun dengan sempurna, dia boleh duduk. Allah. Terus Allahu Akbar, dia duduk balik. Boleh. Pasal nak sempurnakan tasyahud awal. Akan tetapi, sekiranya dia dah sempurna berdiri, sujud yang kedua, Allahu Akbar, dah sempurna berdiri, baru dia teringat. Dah sempurna berdiri berarti dia telah pergi ke rukun seterusnya. Rukun seterusnya berarti rakaat ketiga. Rakaat ketiga adalah berdiri. Yang pertama kan, baca surah Al-Fatihah. Selepas berdiri baru dia teringat, memandangkan dia telah pindah kepada rukun seterusnya, jangan dia gostan. Kerana sujud duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal adalah sunat, bukan rukun. Teruskan. Nanti di akhirnya kita boleh sujud sahwi. Akan tetapi seperti yang saya katakan, kalau dia belum sempurna berdiri, dia boleh gostan balik, duduk dan sempurnakan tasyahud awal. Sebagian ulama berbeza pendapat. Apakah dia yang dikatakan kita kena sujud sahwi? Sujud sahwi kalau kita meninggalkan salah satu daripada sunat abad. Yang dimaksudkan sunat abad itu dikategoriskan perkara-perkara yang mesti kita sujud sahwi, dan perkara ini juga khilaf. Ada ulama mengatakan meninggalkan tasyahud awal, duduk tasyahud awal atau membaca tasyahud awal kena sujud sahwi. Ada ulama mengatakan barang siapa yang tidak membaca selawat ke atas Nabi ketika tasyahud awal pun kena sujud sahwi. Barang siapa tak membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir pun kena sujud sahwi. Ada ulama mengatakan barang siapa tidak membaca doa kunut pada solat subuh pun kena sujud sahwi. Jadi perkara-perkara yang kena sujud sahwi ini, walaupun ada sebahagian ulama berpendapat demikian, ianya dikhilafkan. Okey, jadi yang pasti adalah kalau barang siapa meninggalkan duduk tasyahud awal atau membaca tasyahud awal, memang kena sujud sahwi. Clear. Cuma mengenai barang siapa tidak membaca selawat Nabi ketika tasyahud awal atau tidak membaca doa kunut pada solat subuh, adakah dia kena sujud sahwi? Ini dikhilafkan ulama. Bukan semua ulama bersetuju bahawasanya kalau kita tak membaca selawat ke atas Nabi pada tasyahud awal, kita kena sujud sahwi. Tak semua ulama bersetuju demikian. Kenapa? Bab ini telah kita kupaskan dahulu. Kerana tasyahud awal tu sebenarnya dia berakhir dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kita kena selawat ke atas Nabi. Ini dikhilafkan oleh ulama. Jadi barang siapa nak selawat ke atas Nabi pada tasyahud awal silakan, barang siapa tak berselawat ke atas Nabi juga diperbolehkan. Jadi kalau kita nak elakkan khilaf, kita nak berselawat ke atas Nabi, alhamdulillah. Mengenai tidak berkunut pada solat subuh, adakah dia itu dia dikenakan, dia disunatkan sujud sahwi? Juga dikhilafkan oleh ulama. Kerana membaca kunut pada solat subuh itu sendiri dikhilafkan oleh ulama, adakah ianya disunatkan? Ada ulama, ada sebagian para fuqaha mengatakan ianya disunatkan, tetapi bukan semua ulama dan bukan semua para imam mengatakan disunatkan membaca kunut pada setiap kali solat subuh.
Jadi maka atas dasar demikian kita akan dapati sebahagian jemaah kalau dia tidak membaca doa kunut pada solat subuh, dia pun tak sujud sahwi. Dan itulah perkara yang kita kalau pergi contohnya ke Masjidil Haram, kalau solat subuh mereka pun tak baca doa kunut dan mereka pun tak sujud sahwi. Dia tak baca sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi kerana tak membaca doa kunut dikhilafkan oleh ulama. Contoh ya. Jadi kita dapat berlapang dada dalam bab-bab sedemikian. Baik. Selain daripada meninggalkan sunat-sunat ab'ad tadi, sunat-sunat yang lain dikategoriskan dalam sebahagian kitab, dia bezakanlah ab'ad dan hayat. Saya contohkan perkara ini supaya kita faham. Apabila kita baca sebahagian kitab, dia ada mention tentang sunat ab'ad, sunat hayat, apa ni? Jadi kita faham, sunat-sunat ab'ad adalah sunat-sunat yang kalau kita tinggalkan kena sujud sahwi dalam kitab-kitab sedemikian. Selain daripada itu, contohnya kita terlupa. Contohlah ya, terlupa nak takbir. Bukan takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram wajib, rukun. Takbir bergerak. Katakan kita dah baca pada rakaat pertama ke rakaat kedua dah baca surah, lepas Fatihah baca surah yang panjang, amma yatasaalun anin naba'il azim, terus panjang sampai habis, penat sangat Allah. Patutnya Allah Akbar, kita pun betul bergerak. Ataupun ketika solat tarawih, imam baca satu juz. Satu juz terus dah tak terlarat nak baca Allahu Akbar pun. Aku tak baca Allahu Akbar. Adakah kena sujud sahwi? Tak perlu sujud sahwi. Meninggalkan sebahagian sunat tadi, contoh-contoh adalah membaca takbir pada setiap pergerakan, atau kadang-kadang seseorang terlupa. Selepas rukuk sepatutnya sami Allahu liman hamidah. Betul kan? Tapi kadang-kadang kita khayal, kita terlupa lepas rukuk subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sepatutnya sami Allahu liman hamidah. Dia terbaca Allahu akbar. Aku terlupa tadi. Nak kena sujud sahwi ke tak? Tak perlu. Jadi bukan semua sunat kalau kita tertinggal kita kena sujud sahwi. Hanya sunat-sunat yang besar. Yang dikategoriskan sunat-sunat yang besar tadi, ringkaskan adalah kalau kita terlupa tasyahud awal, atau kalau kita terlupa bilangan rakaat, atau kalau kita tertambah bilangan rakaat, baru sujud sahwi. Kalau kita terlupa, kita baca subhana rabbiyal azim, disunatkan baca 3 kali, tetapi memandangkan masa, kita hanya baca 1 kali, kesempitan masa. Atau kita terlupa, kita hanya baca 2 kali. Semua sah solat kita dan tak perlu kita bersujud sahwi. Okey? Ada persoalan di sini? Alhamdulillah. Pensyariatan sujud sahwi. Ini semua perkara-perkara yang kita dah belajar minggu lalu ya. Ini ringkasan. Nabi SAW pernah solat sepatutnya 4 rakaat. Tapi Nabi SAW solat hanya berapa rakaat? 2 rakaat. Saya nak tanya. Kita dah belajar ya. Ada kawan kita, awak ni belajar agama kan? Alhamdulillah. Kita solat kena khusyuk, betul. Nabi SAW solat patutnya 4 rakaat. 2 rakaat Nabi dah beri salam. Nabi solat tak khusyuk ke? Ya? Sebagai pengajaran? Ya? Nah, tapi sebagai pengajaran, tapi Nabi khusyuk tak pada ketika itu? Ya? Nabi lupa. Betul. Kita kena faham bahawasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawakan risalah. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai perkara Nabi lakukan itu menjadi satu sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Dan sebahagian perkara
Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan satu hukum, Allah Taala akan gunakan Nabi SAW untuk berlaku perkara itu ke atas Nabi. Allah Taala takdirkan perkara itu untuk berlaku ke atas Nabi, maka dengan demikian berlakulah satu hukum. Sebagai contoh, banyak perkara kalau kita lihat pada sejarah, banyak perkara Allah Subhanahu Wa Taala sengaja takdirkan kepada Nabi SAW. Sebagai contoh, di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab Jahiliyah, mereka kalau ada anak angkat, mereka rasa anak angkat itu ibarat sama seperti anak kandung. Hukum ahkam semua sama seperti anak kandung. Maka apabila anak angkat Nabi SAW menceraikan isterinya pada ketika itu, bagi mereka orang-orang Arab, anak kandung isterinya itu adalah menantu kita. Boleh tak bapa mertua berkahwin dengan anak menantu? Bapa mertua mana boleh berkahwin dengan anak menantu? Tak boleh. Tetapi Allah SWT nak hapuskan pemikiran sedemikian. Ini bukan anak menantu kandung, ini bukan bapa mertua, kerana ini adalah anak angkat. Anak angkat tiada hukum. Maka Allah SWT takdirkan Nabi SAW sendiri yang terpaksa melalui perkara sedemikian. Itu nokta pertama. Nokta kedua, sebagai contoh, ada tak boleh seorang wanita yang telah putus haid berkahwin dengan seorang lelaki? Jawapannya boleh. Dan Allah Ta'ala takdirkan gunakan Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah berkahwin dengan seorang wanita yang paling tua, yang telah berumur, yang tak ada nafsu. Boleh tak seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan yang tak ada nafsu? Jawapannya boleh. Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah berkahwin dengan seorang yang tak ada nafsu, berarti. Dan isterinya tadi beri gilirannya kepada isteri-isteri yang lain. Boleh tak seorang berkahwin dengan seorang anak muda pula yang belum balik? Jawapannya boleh. Maka Allah SWT gunakan Nabi SAW untuk berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pada ketika itu Aisyah belum lagi datang haid. Jadi bukan Nabi SAW sengaja apa yang dikatakan didakwa oleh sebahagian golongan womanizer kerana nafsu. Tidak. Allah Ta'ala yang sendiri gunakan Nabi sebagai pengajaran. Maka Nabi SAW pernah berkahwin dengan seorang wanita yang telah putus haid. Allah Ta'ala gunakan Nabi untuk melalui proses tersebut. Maka dibolehkan seseorang untuk berkahwin dengan seorang wanita yang paling muda, di mana sampai belum datang haid. Allah Ta'ala gunakan Nabi untuk go through that process. Dan seseorang yang contoh dalam keadaan-keadaan tertentu, seseorang kalau sekiranya dalam solat, kalau dia terlupa apa dia nak kena buat, kalau dia terlupa, mungkin kadang-kala terlupa itu bilangan rakaat dia kurangkan atau bilangan rakaat dia tambahkan. Allah Ta'ala gunakan Nabi SAW untuk go through that process sebagai menjadi satu hukum untuk pengajaran kepada umat Nabi SAW. Maka Nabi SAW, Allah Ta'ala takdirkan berlaku perkara itu. Maka Nabi solat 4 rakaat, Nabi tunaikan solat 2 rakaat, lepas tu Nabi salam. Hadis yang disebutkan sebagai hadis Dzul Yadain. Rasulullah SAW kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah engkau terlupa atau solat telah dikasarkan?" Tidak lupa dan tidak dikasarkan. Para sahabat mengatakan, "Bahkan berlaku ya Rasulullah." Maka Nabi kemudian bertanya-tanya, "Ya betul ke tidak?" "Betul. Allah sedang gunakan Nabi untuk memberi petunjuk kepada umat. Maka besok lusa berlaku perkara sedemikian, apa nak kena buat? Ikut Nabi SAW." Nabi berkata, "Ya betul." Maka Nabi SAW terus bangun, bangkit, sempurnakan lagi 2 rakaat. Berarti Nabi tak start all over again, tak continue buat 4, tetapi buat 2. Tadi dah buat 2, bangkit, sempurnakan lagi 2, lalu sujud sahwi. Maka besok lusa berlaku perkara sedemikian ke atas kita, kita terlupa, demikianlah halnya. Orang bertanya, "Ustaz, kalau kita terlupa, kita katakan kita jadi imam atau kita solat sendirian, lepas beri salam baru kita teringat atau orang tegur kita, 'Pak Imam, tadi kita baru solat 3 rakaat.
Ya ke? Ya Pak Imam. Kenapa tak ingatkan aku tadi? Kenapa tak baca subhanallah? Itulah kita pun macam confused gitu Pak Imam. Betul semua? Betul. Baru 3 rakaat. Baik. Kita berada dalam hal sedemikian. Apa nak kena buat? Perkara ini Allah SWT telah takdirkan ke atas Nabi SAW perkara yang serupa. Jadi jangan panik, buat seperti mana Rasulullah SAW lakukan. Habis sekarang aku nak start all over again solat atau ganti 1 rakaat? Ganti 1 rakaat yang tertinggal. Allahu Akbar dan sempurnakan hanya 1 rakaat dan sujud sahwi. Orang berkata, tapi Ustaz, tadi selepas beri salam kita dah berbicara. Kita dah tanya Pak Imam, awak lupa kita berbicara. Kalau kita persoalannya kita berbicara tadi, di zaman Nabi SAW mereka pun berbicara. Ya Rasulullah, solat telah dikasarkan ke tidak? Jadi mereka berbicara. Jadi menunjukkan perbicaraan tadi tidak merosakkan solat. Perbicaraan kerana ada kemanfaatan, maslahat, tidak membatalkan solat kita. Jadi kita boleh sempurnakan hanya 1 rakaat. Okey? Tak terlalu cepat ya? Orang bincangkan lagi. Mungkin dia kata, Ustaz, di zaman Nabi SAW mereka berbicara dalam bahasa Arab. Kita ni berbicara dalam bahasa Melayu. Jadi mereka berbicara dalam bahasa Arab. Nabi SAW tertinggal lagi 2 rakaat, Nabi sempurnakan 2 rakaat. Pasal dia orang baca, dia orang berbicara bahasa Arab, kita berbicara bahasa Melayu. Jadi macam mana? Jangan panik. Persoalannya dalam bab sedemikian bukanlah perbicaraan dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu, tetapi perbicaraan itu ada maslahah dan kepentingan solat. Bukan bererti seseorang berbicara dalam bahasa Arab solatnya tak sah ataupun menjejas solatnya, dan bahasa Melayu terjejas, bahasa Arab tak terjejas. Contoh, seorang nak berbicara dalam bahasa Arab, katakanlah orang sedang solat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, contoh ya. Kemudian ada jemaah datang sebelah, kaifa haluka, apa khabar kau? Dia cakap bahasa Arab, boleh ke tak? Sorry lah, aku lambat tadi, jam lah. Dia cakap ana ta'akhkhartu kana zahmah. Okey. Dia cakap bahasa Arab. Sahih? Aina ta'akhkharta? Di mana kau lambat pula? Tak. Yalah. Besok cepat. Batal tak solat dia? Batal. Walaupun dia berbicara dalam bahasa Arab. Jadi isunya bukan bahasa Melayu atau bahasa Arab. Isunya ketika solat tak boleh berbicara. Tanpa sebab tadi awak berbicara. Walaupun dia berbicara bahasa Arab, tak ada kena-mengena dengan solat, batal solatnya tadi. Jadi ketika dalam bab senario ini di mana Nabi SAW Allah Taala takdirkan. Jadi bukan Nabi lupa, bukan Nabi khayal, bukan Nabi tak khusyuk. Memang seperti mana saya katakan, Allah Taala gunakan Nabi SAW untuk Allah Taala takdirkan berlaku satu perkara supaya ianya menjadi satu jalan keluar, keringanan bagi umat Nabi SAW di kemudian hari. Begitu juga perkara yang pernah kita belajar. Satu ketika Rasulullah SAW sedang berada dalam satu pelayaran, kemudian penat sangat, mereka bangun saja, tersadar saja matahari dah naik, dah habis waktu subuh. Apa, Nabi dan para sahabat tak bangun subuh ke? Bukan demikian. Allah Taala takdirkan berlaku perkara sedemikian ke atas Nabi SAW. Jadi kita kena ingat, banyak perkara, kalau kita belajar sejarah, banyak perkara Allah Taala nak tunjukkan satu hukum, Allah SWT akan gunakan Nabi SAW, perkara itu dilakukan ke atas Nabi, dan Allah Taala takdirkan perkara itu berlaku ke atas Nabi SAW, sehingga Nabi pernah tertinggal solat subuh. Bukan pasal apa, Nabi tak bangun solat subuh. Ingat, aku saja tengok bola tak bangun solat subuh. Bukan pasal kerana nafsu baginda SAW atau kelalaiannya, akan tetapi Allah Ta'ala takdirkan perkara itu berlaku. Besok lusa umatnya tertinggal solat subuh. Aku tak bangun solat subuh tadi, sekarang dah bangun, dah pukul 7.30. Apa nak buat? Nak gantikan ke tak perlu qada? Nak qada ke tak perlu qada? Kalau nak qada sekarang ke nak qada besok waktu subuh?
perkara ini pernah berlaku ke atas Nabi SAW. Allah Ta'ala telah takdirkan berlaku ke atas Nabi, dan Nabi, apa yang Rasulullah bangun buat, Rasulullah bangun, tersadar, kemudian pergi tempat berwuduk, lalu berwuduk dan bersama para sahabat, kemudian dirikan solat subuh walaupun matahari dah naik. Dan bagi mereka tidak berdosa kalau dia itu tidak sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya perkara-perkara begini para jemaah, berlaku perkara-perkara yang kita sebutkan tadi adalah sengaja Allah Ta'ala takdirkan perkara-perkara itu berlaku. Jadi ringkasan cerita, perkara yang memang disengajakan Allah Ta'ala takdirkan berlaku ke atas Rasulullah SAW untuk menunjukkan kepada kita, kalau kita terlupa solat 4 rakaat, baru 2 rakaat kita beri salam, kemudian kita walaupun selepas berbicara dengan teman-teman, confirm kita bangkit, sempurnakan lagi 2 rakaat, dibolehkan. Dan kita sujud sahwi selepas itu. Bilakah lagi waktu yang kita sujud sahwi? Seperti mana telah kita belajar pada minggu yang lalu, di mana kita kadang-kadang was-was, kita dah solat 3 rakaat ke 4 rakaat, 2 rakaat ke 1 rakaat. Kalau kita boleh yakin, maka kita yakin, 3 rakaat aku yakin, maka sempurnakan 3 rakaat. Itu jadikan itu sebagai rakaat ketiga. Akan tetapi kalau kita tidak yakin, betul-betul lost track lah, rakaat kedua ke rakaat ketiga, maka kita ambil yang lebih, bilangan yang lebih kecil. Kemudian di akhirnya kita sujud sahwi. Alhamdulillah. Saya tak ada jam pula. Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? 10:50. Subhanallah. Baik. Kemudian selepas itu, bagaimana tata cara kita sujud sahwi? Tata cara kita sujud sahwi, kita sempurnakan rakaat terakhir. Rakaat terakhir kita sujud tasyahud akhir. Kita sujud tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai fil alamin innaka hamidum majid. Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian Allahu Akbar, kita duduk. Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian Allahu Akbar, kita duduk. Lalu kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang nak baca ketika sujud sahwi? Kalau kita nak baca ketika sujud sahwi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Kita hanya baca Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, diperbolehkan. Sebagian ulama menyarankan kita membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya maha suci man, yakni Allah. Maha suci Allah, Subhana man la yanamu, yang tidak tidur, wa la yashu, dan tidak terlupa. Jadi kita boleh baca doa sedemikian. Subhana man la yanamu wa la yashu, kita boleh baca. Kalau tidak hafal, kita boleh baca Subhana rabbiyal a'la macam biasa. Ketika duduk, Allahu Akbar, Rabbil filli, Rabbil filli. Kemudian kita boleh sujud sekali lagi, baca Subhana man la yanamu wa la yashu, lalu kita beri salam. Ustaz, saya dah lupa tadi bilangan 2 rakaat ke 3 rakaat. Nak sujud sahwi. Nak sujud sahwi ketika tasyahud akhir pun terlupa, Ustaz. Siapa tu? Kita-kita ni lah. Jangan tengok orang lain, kita-kita ni lah. Banyak sangat fikiran, Ustaz. Jadi kalau dah terlupa, macam mana? Sah ke tidak? Sujud sahwi apa hukumnya? Sunat. Alhamdulillah. Kalau sujud sahwi rukun, dah patah balik, bangkit balik, pusing, lupa lagi. Allah. Jadi walaupun kita terlupa dan lupa nak sujud sahwi, solat kita tetap sah. Kenapa tetap sah? Pasal kita terlupa tadi tak sengaja. Jadi perkara-perkara yang kita tak sengajakan, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara ringkaslah perbincangan kita, dan untuk mengkhatamkan perbincangan ini supaya kita dapat lebih mantap dan kita mengetahui ada persoalan yang lain, boleh kita kupaskan insya-Allah. Memandangkan kita hanya lebih kurang 5 minit saja insya-Allah. Silakan siapa ada soalan. Yang dibolehkan kita lupa daripada satu perbuatan daripada berdiri, duduk atau bersujud. Adakah itu perbuatan apa yang kita lakukan
kata berlebihan dia kategori membatalkan solat. Saya tak faham. Apa maksudnya ni? Maksud saya daripada rukun ke rukun. Okey. Kita rukun, dia berdiri. Dia berdiri baru kita teringat. Okey. Belum ada duduk antara dua sujud misalnya. Belum kita duduk lagi. Adakah itu kelebihan perbuatan kita? Kalau kita tertinggal, kita terlupa rukun, macam saya katakan, terlupa rukun, kita kena ghostan. Kita kena ingat, kita tidak boleh dengan sengaja menambah atau meninggalkan rukun. Dengan sengaja meninggalkan rukun, batal solat kita. Dengan sengaja menambahkan rukun pun batal solat kita. Saya tak ingat kita dah masuk dalam bab perkara-perkara membatalkan solat ke tidak. Nanti mungkin penghujung jilid yang kedua nanti kita akan bincangkan perkara-perkara membatalkan solat. Baik. Maka dengan demikian, contoh, seseorang berada pada rakaat yang keempat. Okey. Rakaat keempat dia sedang sujud. Lepas sujud, duduk antara dua sujud. Lepas duduk antara dua sujud, dia sujud sekali lagi. Sujud yang kedua ya. Ni rakaat keempat. Lepas ni sepatutnya dia duduk tasyahud akhir. Akan tetapi lepas sujud yang kedua ini dia terus naik. Allahu Akbar. Okey, dia terus naik ya. Memandangkan dia terus naik, salah ke tak? Salah. Dia pergi ke rakaat kelima. Selepas dia baca Fatihah, baru dia tersadar bahawasanya aku ni dah pergi rakaat kelima. Okey, saya nak tanya jemaah. Apa yang dia kena buat? Adakah dia memandangkan dia dah rakaat kelima? Alah, alang-alang kita rukuk sekali lah. Rukuk, i'tidal, sujud. Atau apa nak kena buat? Ketika rakaat kelima tadi berdiri, dia berdiri pasal dia tak sengaja. Okey? Dia tak sengaja, dimaafkan. Diri tadi dimaafkan. Tapi sekarang dia dah teringat, dia kena ghostan. Dia kena tasyahud akhir. Kerana sekarang ini waktu tasyahud akhir. Dia berdiri tak batal pasal dia terlupa. Sekarang dia dah teringat. Once dia teringat, dia dah berada pada rakaat kelima. Dia kalau alang-alang aku dah berada pada rakaat kelima, rukuk Allahu Akbar. Berarti dia dah sengaja menambah rukuknya tadi yang sepatutnya tak berada di situ. Jadi maka dengan demikian tak boleh ditambah. Dia kena terus duduk, ghostankan, putuskan rakaat kelima. Rakaat kelima diri ni diri yang batil, diri yang tak sempurna, tak sah, yang null and void. Kita tak boleh tambah lagi satu lagi null and void. Berdiri tadi tak sengaja, dimaafkan. Once awak dah teringat awak rukuk, berarti awak dah rukuk dengan sengaja, menambah sesuatu yang sengaja yang bukan pada tempatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau walaupun katakan dia dah rakaat kelima ya, ini rakaat keempat ke kelima ya? Tak. Masih tak pasti lagi. Mungkin keempat kot. Allahu Akbar rukuk. Ni 4 ke 5 ya? 4 kot. Sami Allahu liman hamidah. 4 ke 5 ya? Aku rasa 4 lah. Aku rasa ni lah kelima. Astaghfirullahalazim. Sekarang dia dah yakin yang kelima. Terus duduk tasyahud akhir. Ya. Alhamdulillah. Yang penting kita cuba lebih khusyuk lah. Cuba hadirkan diri kita ketika kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Jadi dah kira dia rakaat kelima, dia terus duduk baca tasyahud akhir. Betul. Kena baca. Kena baca. Sekarang dia yang kelima ni diri ni null and void. Sepatutnya kena tasyahud akhir kan. Zoom dia ghostan, tarik balik. Ini macam orang sepatutnya belok masuk bilik sini, dia dah sampai masuk bilik ke sana. Tarik masuk, nak kena masuk bilik sini kena balik alang-alang. Masuk bilik sini still nak kena go through proses. Jadi dia pergi tingkat 5, dah pergi rakaat kelima, salah, dia duduk balik, baca tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Tadi aku terlupa kan? Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak terlupa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, memandangkan masa, sampai di sini saja pengajian dan pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Pada minggu hadapan insya-Allah kita bawa jilid yang kedua dan kita akan mula berbincang mengenai solat Jumaat dan sebagainya.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.